Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayat yang ke-94. 94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر Wallahu basirum bima ya'malun. Ayat ini adalah i'lan. I'lan mubahalah. I'lan mubahalah dengan golongan orang yang masih lagi ingkar, tidak mahu terima kebenaran. Ini bila jelasnya mereka itu degil. Ya, bila mereka itu degil, diajak mubahalah. Mubahalah ni maknanya diajak berkumpul. Berkumpul, bawa semua sekali, ahli keluarga pun semua sekali, mari. Minta dengan Allah Ta'ala, doa minta kepada Allah Ta'ala supaya beri bala. Diberi bala. Sekiranya yang orang yang mendakwa benda itu salah tetapi benda itu benar, maka minta supaya Allah Ta'ala bagi bala. Bagi bala. Bagi musibah. Cuma ini mubahalah ini tidak dianjurkan sangat, kecuali kepada orang yang degil. Dan syarat dia lagi adalah mesti orang kafir, bukan orang Islam. Mubahalah itu dengan orang kafir, bukan mubahalah dengan orang Islam. Dengan orang Islam tidak mubahalah, dengan orang Islam kita berdebat, kita bermunazarah, saling menunjukkan bukti yang benar. Siapakah yang pihak yang benar. Gitu. Maka ayat ni ada beritahu, qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas. Ini sekiranya mereka tu masih lagi berdegil lah. Golongan ahli kitab, golongan Yahudi masih lagi berdegil. Tidak mahu terima ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya terima Al-Quran, supaya beramal dengan Al-Quran, ikut Al-Quran, tidak mahu juga. Sehingga mendakwa seperti mana ayat ni, in kan lakumud darul akhirah, sekiranya buat kamu ad-darul akhirah, tempat kedudukan di akhirat, indallah, di sisi Allah Ta'ala, khalisatan min dunin nas, kamu saja yang dapat, yang bukannya orang lain, yang bukan yang selain daripada pengikut-pengikut yang lain, mana pokok kamu saja yang akan dapat. Fatamannawul maut, maka berangan-anganlah kamu untuk mati, berharaplah kamu untuk mati.
Berharaplah kamu untuk mati. Yakni maksud sini berdoalah, minta supaya mati. In kuntum sadiqin, sekiranya kamu benar. Ini kenapa? Sekiranya kamu mengatakan kamu orang yang di pihak yang benar. Orang lain semua salah. Orang lain semua sesat. Orang lain benda tak betul. Semua sekali ni orang bagi tahu ni yang dalam Al-Quran ni benda tu tak betul. Kamu saja betul. Ginilah kamu minta doa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala matikan segera kamu. Sekiranya kamu orang yang benar. Kenapa? Bila kamu mati, maka segeranya kamu akan mendapat nikmat daripada Allah Ta'ala. Kan? Sebab orang yang di pihak benar, mati segeralah lebih elok. Kan? Mati segera lebih elok supaya boleh masuk syurga sesegera mungkin. Supaya dapatnya nikmat sesegera mungkin. Maka perintah sini, berdoa sini adalah orang yang dusta. Orang yang dusta akan Al-Quran, orang yang tolak Al-Quran, kamu doalah. Minta pada Allah Ta'ala supaya kamu mati. Kamu harap-harap sangatlah supaya Allah Ta'ala mematikan kamu. Sekiranya kamu itu jujur betulnya orang Allah. Sebab apa? Golongan Yahudi ni, asalnya mereka ni dia kata pok dia lah yang paling baik. Pok dia ni lah orang yang dianggap sebagai ahibba'u. Bahkan mereka mengatakan perkataan dusta, mereka kata abna Allah. Pok-pok golongan anak-anak Allah. Kita orang ni pok-pok anak-anak Allah. Itu perkataan dusta di kalangan mereka. Dan mereka kata mereka ni lah kekasih-kekasih Allah. Sekiranya mereka itu kekasih Allah Ta'ala yang sebenar, maka doalah minta pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala mematikan segera. Sekiranya kamu itu orang yang jujur dalam berkata bahwasanya kamu itu benar-benarnya orang yang Allah Ta'ala cintai. Jadi sekiranya kamu mendakwa begitu, mati lebih baik. Mati lebih baik. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Dan sama sekali mereka itu tidak akan berangan-angannya selama-lamanya untuk mati. Bima qaddamat aydihim, kerana apa yang didahulukan oleh tangan-tangan mereka. Yakni maknanya apa yang telah yang mereka itu lakukan dengan tangan-tangan mereka. Iaitu amalan-amalan mereka yang mereka itu buat, perkara-perkara yang kufur pada Allah Ta'ala itu menyebabkan mereka itu tak akan berangan-angan untuk mati. Ini dikategorikan pokok Yahudi lah. Pokok Yahudi. Yang lebih-lebih lagi sini. Sebab Yahudi duduk sebar kata, dia kata pokok kita lah pokok yang paling terbaik. Pokok kita ni golongan Bani Israel. Pokok kita ni orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, kekasih Allah Ta'ala, orang lain tak betul belakang. Bahasa orang lain, bahasa tak betul belakang. Bahasa kita saja yang betul, bahasa Arab tidak betul. Melayu lagi lah. Bani Israel saja yang betul. Maka kamu berangan-anganlah supaya mati segera. Mati segera, dengan mati segera itu, bolehnya kamu mendapatnya nikmat Allah Ta'ala itu. Dan Allah Ta'ala menyangkal mereka akan berdoa gitu. Mereka tak akan berdoa minta pada Allah Ta'ala sekalipun tak akan minta supaya mati segera. Kerana apa? Kerana amalan yang mereka itu buat. Amalan mereka itu buat tu sangat tebal. Sehingga sampai tahapnya cinta. Sudah diberitahu ayat sebelum pada ni. Kerana ada serapan cinta yang ada di dalam hati mereka. Benda yang syirik itu sudah serap ke dalam hati. Benda amalan bid'ah itu sudah serap ke dalam hati. Maka sukar untuk mereka itu nak pada mati. Nak mati, minta mati ni takut mati. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah Ta'ala sangat tahu. Allah Ta'ala maha tahu akan orang-orang yang zalim ini, orang yang buat syirik ni, Allah Ta'ala sangat-sangat tahu. Mereka tak akan minta Allah Ta'ala matikan mereka. Tak akan. Dan sini Allah Ta'ala beritahu kisah macam mana mereka ni jadi tak akan tu. Allah Ta'ala beritahu. Sebab kenapa mereka tu tak akan minta doa untuk mati. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladina asyraku.
Dan kamu akan dapatinya mereka itu, pasti akan dapatinya mereka, tengok dapatinya mereka pokok Yahudi. Ahrasan nas, orang yang paling lobo. Orang yang paling lobo, orang yang paling tamak. Ala hayatin, nak kepada kehidupan. Nak kepada hidup. Hidup yang dimaksud sini, hidup dalam kemewahan. Ala hayatin sini, hidup di dalam kemewahan. Wa minal ladzina asyraku, sini sambungan jumlah ini sambungan dengan ahrasah. Sambungan pada ala hayah. Sambungan kepada ala hayah. Ala hayah ni maknanya ahrasan nasi minal ladzina asyraku. Itu makna dia. Ahrasan nasi minal ladzina asyraku. Itu makna dia. Mana ahrasan nasi ala hayah, kemudian wa ahrasan nasi minal ladzina asyraku. Itu makna dia. Yakni terjemah dianya adalah lebih tamaknya daripada orang-orang yang syirik pada Allah Ta'ala. Keadaan mereka itu lebih tamak daripada orang-orang yang buat syirik pada Allah Ta'ala. Orang yang syirik pada Allah Ta'ala ni maknanya yang selain pada golongan Yahudi. Orang Yahudi pun buat syirik juga. Tetapi ini nisbah kepada yang selain Yahudi, semua yang melakukan syirik. Yang selain daripada orang yang beriman, betul-betul beriman, yang mentauhidkan Allah Ta'ala itu. Maka kalau kita tengok nisbah gitu, mereka ni orang yang sangat-sangatnya suka kepada hidup mewah. Orang-orang Yahudi. Kita tengok zaman sekarang ni pun, mereka ni lah nak kepada yang paling kaya. Nah, orang dunia yang paling kaya ni siapa dia? Pokok Yahudi. Okay? Mereka nak gitu. Dan mereka suka dalam keadaan mewah kehidupan dunia. Lebih daripada golongan-golongan syirik yang lain. Pokok mana tak kira, pokok Buddha ke, pokok Hindu ke, pokok mana ke, pokok etis mana ke, lebih teruk lagi daripada itu. Pokok Yahudi ni nak kepada kemewahan hidup. Sebab tu bila bersangkut paut dengan urusan kemewahan dunia, bab harta dunia, benda dunia ni, mereka sanggupnya tikam belakang kan. Golongan-golongan yang nak merosakkan perniagaan dia, keuntungan dia, pangkat dia, gitu. Mana tahap mereka ni, tahap suka sangat kepada kemewahan dunia ni, lebih daripada orang-orang lain. Beza. Perbezaan tu sangat-sangat ketara. Sehingga Allah Ta'ala beritahu sini, yawaddu ahaduhum, berkeinginan besarnya setiap seorang di kalangan mereka, lau yu'ammaru alfasanah, sekiranya di umur panjang pokok dia ni, umur 1000 tahun. Kalau boleh nak jadi 1000 tahun umur masing-masing. Wa ma huwa bimuzahazihi minal azabi ay yu'ammar. Padahalnya umur panjang macam mana sekalipun tidak dapatnya menjauhkan dia, mengeluarkan dia daripada azab Allah Ta'ala, melepaskan, menjauhkan daripada azab Allah Ta'ala. Tak mungkin pun dengan 1000 tahun. Sini beritahunya, mereka ni umur berapa sekalipun, sekira ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, sekiranya dapatlah sampai sungguhnya umur 1000 tahun seperti mana yang dia nak. Tetapi Allah Ta'ala tidak nak gitulah. Tapi sekiranya Allah Ta'ala mentakdirkan, ini dipanggil sabil farq. Ini satu perkataan perumpamaan yang Allah Ta'ala sebut. Sekiranya mereka itu sampai kepada umur 1000 tahun sekalipun, mereka tidak akannya beriman pada Allah Ta'ala, yang mana mereka itu akan buat perkara yang boleh menyebabkan mereka itu jauh daripada azab Allah Ta'ala. Bahkan amalan yang dia buat akan dekat pada azab Allah Ta'ala sentiasa. Seperti mana biasa. Seperti mana dia hidup sebelum daripada itu lagi. Maka keadaan mereka ni tak kira lah umur berapa sekalipun, panjang mana sekalipun umur mereka, mereka itu kehidupan mewah mereka itu tidak akan melepaskan mereka itu daripada azab Allah Ta'ala, kerana mereka itu berterusan masih lagi kufur syirik pada Allah Ta'ala. Maka ini satu ancaman besar kan. Umur panjang tak penting kan. Umur panjang ni tak penting.
Sebab tu kalau kita duduk minta doa umur panjang macam mana kita nak kan? Sebab tu kalau kita nak doa juga, doa supaya kebaikan. Umur kita ni biar hidup dengan kebaikan. Kan? Macam adalah hadis ada beritahu, masa muda kita buat gapo. Masa muda kita ni kita buat gapo. Kalau kita duduk di madrasah, kita banyaknya belajar ke apa, tu kita boleh jawab. Tapi Allah Ta'ala kita buat apa? Tapi kalau kita duduk sibuk hal-hal dunia, masa muda-muda lagi, masa budak-budak lagi pun kita duduk sibuk hal-hal dunia, sampai ketua pun duduk sibuk hal dunia, lepas tu tua dulu barulah nak insaf, maka situ banyaknya rugi masa muda-muda kita. Kan? Banyak rugi. Maka untuk elak daripada rugi tu tak akan dapat elak dah, cuma kita akan baiki benda yang akan datang lah. Yang akan datang kita kena baiki lah. Sekarang ni kita tak ada ilmu, maka sekarang kita tambah ilmu. Jangan kita biarkan kita ni tidak ada ilmu. Sebab tu tujuan kita ngaji kan. Sebab tu macam kelas kita hari ni, pengajian kita pun hanyalah berbentuk pengajian tafsir Al-Quran ayat ke ayat. Tak ada dipilihnya, okey hari ni tajuk itu kita pun bahaslah satu ayat tu kita bahaslah sampailah habis masa. Tajuk-tajuk yang sesuai dengan keadaan semasa. Tidak. Ini pembahasan yang kita ngaji sekarang ini adalah pembahasan daripada awal hingga sampai bila-bila lah. Sampai kepada penghabisan kepada kitab Al-Quran. Dan kita ngaji kena ingat, kita paling kurang pun ngaji sedikit tapi niat kita biarlah sampai habis dah. Niat habis apa salahnya kita niat habis dah ngaji. Niat kita tu nak ngaji habis. Betul. Sebab kalau kita ngaji sikit, tak apa nak tahu sekejap je, nak tahu sementara ni je. Tak boleh gitu. Kita kena nak pada ilmu tu biar sampai habis. Al-Quran ni keseluruhan ni nak beritahu apa pada kita. Kan? Dan itulah yang pentingnya kita mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahannya kita boleh tahu satu persatu pembahasan ayat Quran tu yang mana yang kena pada kita, yang mana tak kena pada kita, baru kita tahu. Ni tidak kita rasa sedap saja ayat ni kena pada orang tu baru ni. Sebab biasa kalau orang ngaji tajuk-tajuk saja ni, biasa dia akan bahas tu orang buat salah tu lah. Orang buat salah tu gini tu orang buat salah. Tapi pengajian kita ni tak. Pengajian kita ni hanya tumpu pada apa yang kita buat sekarang ni ada betul ke ada salah ke. Yang salah kita baiki. Baiki hak salah tu kita buat betul. Dan kita tak tahu ayat ni kena pada siapa, seperti mana saya dah bahas daripada awal-awal dulu. Pengajian Al-Quran ni yang pelik dianya, kita tak tahu ayat ni kena pada siapa. Kena pada saya ke hak ngajar ni, ataupun kena pada awak ke, ataupun kena pada siapa-siapa, tak tahu kena pada siapa-siapa. Sebab Allah Ta'ala tuju rata semua sekali ni. Pukul rata dia panggil. Allah Ta'ala pukul rata, tak kira pada siapa sekalipun. Kalau kita ada sifat Yahudi, maka kita kena buat sifat Yahudi itu. Kalau kita ada sifat Nasrani yang tercela ni, maka kita kena buat sifat itu. Kalau kita ada sifat syirik, kita kena buat sifat syirik. Kan? Kalau kita ada sifat kufur pada Allah Ta'ala, kita kena buat. Kita ada sifat munafik, maka kita kena buat sifat-sifat itu ada pada diri kita. Jangan duduk sibuk lagi pasal orang. Orang tu, orang ni, kita kubur masing-masing. Kita kubur masing-masing. Kita boleh betul diri kita, kan? Kita boleh betul diri kita, maka kita nak terang pada orang atas rasa kita pun sendiri dah betul dah pun lebih senang kita nak terang, kan? Kerana pengalaman kita pun ada. Kita buat, kita nak suruh orang solat, kita sendiri pun solat dah. Maka kita solat dah tu baru kita rasa macam mana perasaan sebenar sekali solat. Kita nak suruh orang solat malam, kita sendiri solat malam. Barulah kita tahu macam mana rasanya ngatuk-ngatuk bangun nak solat malam tu, kan? Macam mana kita nak ambil wudu yang tengah kita ngatuk tu, yang tak nak kena air sejuk tu. Macam mana perasaan-perasaan tu. Barulah kita tahunya satu-satu perintah tu, nak laksanakan satu-satu perintah Allah Ta'ala itu, mujahadah dia tu banyak. Dan ini tumpu pada kita semua sekali. Dan ayat ni walaupun disebut kepada Yahudi, ini untuk kita semua. Sebab tu kalau ada siapa kata, ini ayat ni nak tuju pada siapa? Ya, tuju semua pada kita semua sekali. Bukan pada orang tu, bukan pada orang ni. Ini tuju kepada kita semua. Ayat Al-Quran ni tuju pada kita semua. Tak ada ni ayat ni untuk puak tu. Ayat ni untuk puak ni.
ayat ni untuk puan-puan tu pula. Tidak. Ayat ni untuk kita. Aku yang kena. Saya yang kena. Kita yang kena. Kami yang kena. Kita sendiri. Kan? Lepas tu siapa dia? Hak mengajar ni pun kena. Orang hak dengar pun kena. Dan kita sampaikan pada orang lain pun kena. Semua sekali kena. Ayat ni disampaikan untuk semua sekali. Bukan hanya mentang-mentang saya yang baca, saya tak kena. Tak, saya yang baca, saya pun kena. Awak yang baca sendiri, awak yang nak sebarkan pula. Awak sendiri pun kena. Jangan awak rasa awak tu suci. Saya yang mengajar ni pun tak boleh pula rasa saya yang paling suci. Saya yang mengajar ni, saya yang paling suci, saya yang paling betul, saya yang paling baik dalam benda ni. Tidak. Ayat ni kena semua, termasuk saya. Ayat ni kena semua sekali, termasuk awak juga. Termasuk semua sekali. Kita semua sekali kena ayat ni. Ayat tu ada beritahu pasal Yahudi pun kena pada kita. Cerita pasal Bani Israel pun kena pada kita. Cerita pasal siapa pun yang Allah Ta'ala ungkit-ungkit cerita dalam Al-Quran ni, sebenarnya untuk iktibar kita, mereka hak dulu-dulu tu mati dah. Orang hak dulu-dulu tu mati dah, kena sudah sampai dah kepada ajal dia, dan kena seperti yang mana apa yang dapat nikmat, hak mana kena azab, kena dapat azab. Ya sekarang ni kita hak hidup sekarang ni, hak tak mati lagi ni. Ni kena betulkan. Ni masalah sebenar. Masalah bukan orang dulu. Masalahnya kita sekarang ni betul ke tidak betul. Jadi kena perbetulkan sendiri balik. Kita hak mengajar, kita hak mendengar, kita yang menyebarkan ilmu, kena fikir balik-balik. Kita ni suci ke? Jangan kita mensucikan diri kita. Jangan mensucikan. Dalam hadis Nabi, sahabat kata orang tu mati syahid, orang ni mati syahid. Itu pun Nabi larang. Hak mati masa peperangan tu disebut mati syahid dah pun. Nabi SAW larang. Kalau nak sebut kena beritahu insya-Allah. Insya-Allah lah mereka itu syahid. Insya-Allah. Orang ni orang yang baik-baik mati, insya-Allah mudah-mudahannya dia mendapat nikmat kelak. Mudah-mudahan. Kan? Dan kita hidup ni tolong minta doa untuk dia kan. Tolong ya Allah ampunlah dosa dia ni mati ni, Allah maghfirlahu warhamhu ni kita doa orang-orang mati tu. Kan? Jadi kita yang hidup ni lah yang sebenarnya kan. Dituju Al-Quran ini kepada orang yang hidup. Kita lah yang hidup. Jangan kita pula yang hidup tetapi mati. Kan? Orang yang mati ni orang yang tak ada jiwa Al-Quran. Tak ada. Quran dia tidak menjiwai diri dia. Quran tu kalau dia ambil pun tu dia sampai nak edar kepada orang lain, tapi untuk iktibar diri dia tak ada. Aku orang yang paling baik dah, aku betul dah. Maka kita yang mengajar ni betul dah. Maknanya gitu, kan? Kita yang tolong sebar tu kita yang betul dah. Tidak. Ini untuk faedah kita bersama. Kita salah, kita betul. Orang lain yang buat salah dia kena betul. Dan kita sama sekali tidak mensucikan diri kita. Kalau kita mensucikan diri kita jadi macam Yahudi. Yahudi dia mensucikan diri dia. Dia kata puak dia yang paling hebat. Ya. Maka apa beza kita dengan Yahudi kalau kita duduk kata kita yang paling hebat, kita yang paling betul. Alim ulama kita yang paling betul, alim ulama orang lain tak betul belaka. Kan? Macam kadang-kadang orang Malaysia ni dia duduk sibuk kata ustaz kita yang paling hebat. Ustaz kita ni ngaji tinggi nu sana. Ngaji duduk di Malaysia ni, pondok besar-besar, madrasah besar-besar. Mereka lah yang terbaik. Orang lain pun ada guru masing-masing pun hebat-hebat juga, semua gitulah. Orang ni ada guru dia, orang ni ada guru dia, semua orang kata hebat belaka. Lepas tu kadang-kadang hebat dia kata tepat. Tepat pun tidak hebat. Ngaji mana? Ngaji di Pakistan hebat. Tak hebat pun. Ngaji di India hebat lah. Tak hebat pun. Ngaji di Arab Saudi tak hebat pun. Tidak kerana tempat. Hebat situ tidak kerana tempat. Semua ilmu masing-masing. Kita nak belajar, lepas kita belajar, kita amal macam mana? Kita amal macam mana? Kita penerimaan kita macam mana? Bukan nisbah pada tempat. Nisbah pada tempat tu tidak. Kita ngaji situlah yang terbaik, yang lain pada tempat tu tak terbaik. Ini baik. Saya ingat dulu masa saya ngaji-ngaji dulu, kita dulu tak tahu apa-apa, gitulah. Ngaji sini orang paling hebat, ngaji tempat lain tak hebat lah. Gitulah. Begitu juga siapa-siapa ngaji madrasah. Saya pun berpesan selalu pada pelajar-pelajar. Jangan kita kata gitu. Merasa kita yang hebat, merasa lain tak hebat. Jangan kata gitu.
Ini perkataan-perkataan iblis kan. Perkataan iblis yang menutur kata gitu kan. Dan seperti mana yang saya baca dah hadis sebelum pada ni kan, al-kibru batrul haq. Kesombongan itu menolak kebenaran kan. Karena sombong lah. Kita rasa kita paling hebat, ni sombong. Sombong itu menyebabkan kita tolak kebenaran. Kita tolak kebenaran itu kerana kesombongan kita. Dan inilah perangai Yahudi. Dan perangai Yahudi ni siapa-siapa pun ada. Kan? Macam kita sekarang ni, kita ada tangan. Orang Yahudi pun ada tangan juga. Mereka ada hati, kita pun ada hati juga. Nah, perasaan sombong, dia pun ada perasaan sombong. Kita pun sama je ada perasaan sombong. Kita ada sedih, kita ada suka, kita ada gembira, apa semua sama-sama ada. Yang bila sama-sama ada, benda ni boleh jadi ada juga pada diri kita. Bukan kata kita kena beranak di kalangan Bani Israel dulu baru jadi sifat ni. Sifat ni tak kait gitu. Sifat ni siapa-siapa pun boleh jadi. Sebab tu Allah Ta'ala sebut secara umum gitu. Dan kadang-kadang ayat pun kalau kita tengok, dhamir apa? Kamu. Tengok dhamir. Qul in kana lakum kepada kamu. Kan? In kana lakum untuk kamu. Untuk pokok kamu. Ini lafaz, kalau kira-kira kamu tu ganti nama, tak sebut lafaz Yahudi, tapi guna kamu. Kenapa? Bila guna lafaz ganti-ganti nama ni, kadang-kadang benda tu lebih cepat. Kamu takut kita jugalah. Kita tu siapa? Kamu orang yang belajar. Tak juga. Kita semua. Termasuk orang yang mengajar. Orang yang mengajar, orang yang mendengar, orang yang disampaikan ilmu kepada dia pun semua sekali ni kena ayat ni. Dan kalau nak hidup panjang, bukan Yahudi saja nak hidup panjang. Kok kita semua sekali pun nak hidup panjang lah. Semua orang nak hidup panjang. Cuma Allah Ta'ala nak beritahu lebih sikit. Lebih daripada kita ni ada juga sifat tu. Tapi kalau Yahudi ni lebih lagi. Lebih lagi yang mereka tu nak kepada kehidupan kemewahan dunia. Melebihi daripada orang-orang yang lain. Dan ayat last tu nak beritahu sebagai ancaman, bentuk peringatan, bentuk khabardar. Dalam bahasa Urdu dia panggil khabardar. Beringat sikit. Beringat sikit. Nak hidup panjang, kalau nak umur panjang tu kena beringat sikit. Beringat kenapa? Wallahu basirun bima ya'malu. Allah Ta'ala basirun. Allah Ta'ala ni maha melihat akan apa yang mereka itu semua kerjakan. Kita hidup lama ni Allah Ta'ala tengok semua amalan kita. Lagi lama hidup, lagi banyak lah. Kalau salah tu lagi banyak salah. Lagi banyak salah. Salah pun banyak. Betul pun banyak. Salah pun banyak juga. Maka faedah pada umur panjang tu yang mana? Kita nak sebenarnya umur panjang biarlah dapat makin banyak pahala untuk kita. Bukan makin banyaknya dosa. Kalau makin banyak dosa, baik mati segera. Kan? Macam ayat-ayat atas tu, supaya mati segera lah. Mati segera sebab kalau mati lambat-lambat lagi, akan buat dosa banyak. Maka sebelum daripada buat dosa banyak, baik mati segera. Kan? Maka ayat sini adalah bentuk khabardar. Sebagai peringatan daripada Allah Ta'ala, kena ingat. Umur panjang mana sekalipun, Allah Ta'ala tengok semua. Allah Ta'ala tengok sini, maknanya Allah Ta'ala tahu semua sekali apa yang kita lakukan sepanjang umur hidup kita. Maka kita nak sorok mana lagi amalan kita tu yang tak betul tu. Kan? Maka setiap satu tu Allah Ta'ala akan hitung. Setiap satu tu Allah Ta'ala akan buat kira. Maka tempatnya hanya dua tempat saja. Yang selamat boleh masuk syurga. Yang tak selamat masuk neraka. Tak ada tempat lain. Tempat selain daripada syurga, neraka tidak ada. Bila kita mati, hanya dua tempat ni saja ada. Syurga sah, neraka sah. Tak ada duduk di tempat lain. Mari hantar balik ke dunia ke mana, tak ada. Mesti ada syurga, mesti ada neraka. Kan? Dan bila dalam keadaan gitu, kita yang mana satu? Lagi kan Ashabul A'raf sekalipun duduk di tengah-tengah pun, lepas pada tu masuk ke syurga juga. Masuk ke syurga juga. Mana? Tak ada tempat lain. Tak ada tempat. Sebab kalau selain daripada syurga neraka, tak ada tempat. Itu makna tak ada tempat. Mana mesti kena pergi ke syurga, mesti kena pergi ke neraka. Sama salah satu. Dan kita kena ingat, kita semua sekali akan lalu neraka. Kita semua sekali, walaupun kita beriman sekalipun, walaupun kita betul macam mana sekalipun, kita akan lalu neraka. Seperti mana dalam ayat Quran ada beritahu, kita akan lalu semua sekali neraka. Nak lalu neraka ni bahaya sekali.
Nak lalu neraka akan disambang dengan besi penyangkut tu. Siapa-siapa yang ahli neraka akan terkena sangkut. Hak mana hak bukan ahli neraka, tak akan kena. Tak akan kena hak penyangkut-penyangkut yang akan heret orang tu humbai ke dalam neraka. Dan ini hak bahaya besar. Sampai sini dulu. Kita sambung selepas pada ni insya-Allah.